Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Anisatika binti Wan Azham, nombor matrik 19140282. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Menzatul Munira binti Muhammad, nombor matrik 19140280. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Maisara binti Muhammad Amin, nombor matrik 19140281. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Hashim, nombor matrik 19140265. Okey, kita masuk kepada pengenalan sekolah dan proses sosialisasi. Sekolah adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Ini kerana tanpa sekolah, kualiti pendidikan masyarakat akan terganggu. Kehidupan yang akan dijalani juga tidak akan terjamin dan akan ada banyak pengangguran di mana-mana kerana pengetahuan yang mereka miliki tidak dapat memenuhi standard yang diingini. Hal ini demikian, pendidikan sangat penting bagi kita kerana dengan pendidikan dapat membangunkan manusia berdasarkan fitrah dan melahirkan keharmonian diri. Oleh hal yang demikian, pendidikan ialah satu proses mengembangkan potensi individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dengan kata lain, pendidikan ialah satu proses untuk mengembangkan potensi individu yang mengenali diri dan tujuan hidupnya. Dengan adanya pendidikan di sekolah dapat meningkatkan proses sosialisasi kanak-kanak melalui berkawan dengan rakan sebaya dan berinteraksi dengan guru. Sosial kanak-kanak merujuk kepada hal yang membentuk masyarakat yang benar, adil dan berusaha gigih. Menurut George Herbert Mead 1972 menguraikan tahap perkembangan sosialisasi bermula daripada lahir hingga menjadi remaja dan menjadi anggota masyarakat. Oleh itu, ibu bapa serta komuniti perlulah mengajar asas-asas kehidupan dalam masyarakat untuk memperkembangkan lagi proses sosialisasi kanak-kanak. Seterusnya, kita perlu memahami apa itu proses sosialisasi. Proses sosialisasi merujuk kepada pemupukan bahasa, nilai-nilai, peraturan dan ilmu mengenai budaya asal seseorang. Hal ini bermaksud, sosialisasi adalah proses seumur hidup. Tanpa sosialisasi, seseorang tidak dapat berinteraksi, bekerja sebagai satu kumpulan atau melakukan kawalan diri. Sosialisasi bukan sahaja menolong seseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna tetapi secara keseluruhannya ia juga boleh dikatakan sebagai alat untuk mengekalkan kumpulan dan masyarakat. Ini kerana idea nilai dan pola tingkah laku yang menyatukan masyarakat akan terus kekal walaupun ahli-ahlinya berganti. Sosialisasi berlaku secara sedar atau tidak sedar. Ramai ahli sosiologi berpendapat bahawa kita tidak dilahirkan sebagai manusia, tetapi kita menjadi manusia melalui proses interaksi sosial atau sosialisasi. Sosialisasi mengubah organisme biologika kepada insan sosial. Melalui sosialisasilah seseorang belajar isi kandung kebudayaannya dan manusia dapat dipindahkan daripada satu generasi kepada generasi yang lebih baik. Selain itu, kita perlu memahami tujuan proses sosialisasi, iaitu mengajar asas-asas kehidupan dalam masyarakat. Menanam aspirasi masyarakat, iaitu aspirasi ini bermaksud keinginan. Seterusnya, menyebarkan kemahiran-kemahiran yang penting dalam masyarakat, mengajar untuk memenuhi peranan-peranan sosial. Samping itu, proses sosialisasi berlaku dalam 3 jenis iaitu sosialisasi primer, sosialisasi sekunder, sosialisasi semula. Sosialisasi primer merupakan proses yang berlaku pada peringkat awal kanak-kanak. Hal ini, kanak-kanak mempelajari konsep diri, psikomotor, penaklukan dan kemahiran bahasa daripada keluarganya. Sosialisasi sekunder
ialah berlaku pada peringkat remaja dan dewasa. Pada peringkat ini akan berlaku proses pengembangan konsep diri, menerima konsep baru, berlaku perubahan dan penyesuaian akibat daripada interaksi dengan rakan sebaya di sekolah, media masa dan masyarakat. Dalam pada itu, sosialisasi semula ialah proses yang berlaku atau tidak berlaku pada seseorang iaitu akibat daripada perubahan secara drastik, mendadak, radikal atau terpaksa yang dialami oleh seseorang. Sebagai contoh, berlaku akibat kemalangan, revolusi, peperangan, perubahan kepercayaan, bencana, ketagihan dadah dan perubahan politik. Hal ini konsepkan diri, sikap dan keakulan seseorang itu akan berubah dengan cepat. Seterusnya, terdapat ejen-ejen proses sosialisasi seperti ibu bapa, guru, rakan sebaya, agama dan media massa. Oleh itu, proses sosialisasi dapat dimaksudkan sebagai proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai masyarakat tempat yang menjadi anggota sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku masyarakatnya. Sosialisasi dimulai daripada keluarga, kemudian sekolah, rakan sebaya, sekolah, agama dan media massa. Perluaslah pelajaran ilmu tentang sosialisasi kerana sangat berguna bagi kita semua. Seterusnya, semua orang perlu melalui proses sosialisasi yang sempurna agar mereka menjadi insan yang bermoral. Okey, baiklah. Saya akan membentangkan mengenai proses sosialisasi yang akan berlaku di luar bilik darjah. Okey, sebelum itu saya ingin menerangkan mengenai tentang pendidikan yang tidak formal. Pendidikan secara tidak formal merupakan sebahagian dari sistem pendidikan yang wujud di sekolah dan ianya dianggap sebagai pelengkap dalam memberi pelbagai pengetahuan dan pembentukan sahsiah serta kemahiran sosial pelajar. Pendidikan tidak formal ini merujuk kepada nilai-nilai sosial yang tidak diajar dengan jelas atau tidak dinyatakan secara spesifik dalam mata pelajaran ataupun kurikulum di sekolah. Selain itu, pendidikan tidak formal ini biasanya berlaku secara spontan dalam situasi seharian di sekolah. Contohnya, dari segi kemahiran komunikasi, apabila seorang murid ditengking oleh guru kerana meninggikan suara terhadap guru, murid akan pantas memahami bahawa cara tersebut adalah salah secara spontan. Seperti proses sosialisasi di luar bilik darjah ini, ia adalah pendidikan yang tidak formal. Hal ini kerana pelajar berinteraksi antara mereka dan membina hubungan di antara mereka. Sosialisasi di luar bilik darjah ini kebiasaannya berlaku di taman permainan. Setiap sekolah kebiasaannya akan mempunyai taman permainan untuk kanak-kanak beriadah dan digunakan semasa subjek pendidikan jasmani. Taman permainan ini adalah tempat yang penting untuk bersosial kerana ia merupakan persekitaran yang tidak formal untuk membina persahabatan. Kebanyakan sekolah akan membenarkan kanak-kanak bermain di taman permainan ketika waktu rehat dan waktu pulang sekolah sambil menunggu ibu bapa mereka datang ambil. Taman permainan ini penting terhadap proses sosialisasi kanak-kanak kerana apabila mereka bermain, mereka tidak ditemani guru. Mereka hanya bermain bersama-sama kawan mereka yang lain, malah guru hanya akan memerhati. Hal ini membolehkan kanak-kanak berkongsi pengalaman dan memilih rakan sepermainan mereka. Kanak-kanak ini biasanya lebih cenderung memilih rakan yang sebaya kerana mereka akan merasakan lebih selesa dan dapat mengurangkan jurang sosial yang wujud antara kanak-kanak. Rakan sebaya ini dapat membantu dalam berinteraksi kerana mereka mempunyai persamaan dari segi usia, pengalaman, peranan, pemikiran dan sebagainya. Tetapi, jika mereka bergaul dengan rakan yang lebih muda ataupun lebih tua dari usia mereka, kanak-kanak akan dapat mengenali lebih
mendalam lagi dan dapat membina perhubungan yang baru. Kepelbagaian dalam interaksi sosial akan membantu kanak-kanak memahami masalah yang dihadapi dalam perhubungan sosial serta cara-cara untuk menanganinya. Contohnya, mereka dapat menangani orang yang bersifat agresif, meleraikan pergaduhan rakan dan tidak mudah mengaku kalah ketika dibuli. Dengan menghadapi masalah-masalah ini pada usia kanak-kanak, kemungkinan besar mereka akan dapat menangani masalah ini dengan bijak apabila mereka meningkat dewasa. Di dalam teori bermain yang dijelaskan oleh ahli psikologi kanak-kanak iaitu Mildred Parton 1993, permainan bersosialisasi adalah kanak-kanak bermain dan berinteraksi antara satu sama lain melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau berkongsi bahan-bahan dan alatan tetapi tidak bermain bersama. Hal ini boleh dikatakan bahawa di taman permainan ini, kanak-kanak akan berinteraksi apabila mereka bertanya tentang alatan yang mereka tidak tahu untuk digunakan sahaja dan bukannya bermain bersama-sama. Mereka akan membuat haluan masing-masing seperti seorang pelajar akan bermain gelongsor manakala seorang pelajar lagi akan bermain buaian. Dengan ini, jelaslah bahawa sosialisasi merupakan aspek yang penting dalam perkembangan kanak-kanak. Akhir sekali, guru perlulah mewujudkan interaksi dengan pelajar. Hal ini kerana pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara guru dengan pelajarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Dengan itu, sebagai guru, proses sosialisasi di luar bilik darjah bukan hanya di taman permainan, tetapi boleh dilakukan juga di taman bunga yang terdapat di sekolah. Guru boleh mengajar pelajar mengenali jenis-jenis bunga di taman agar perkembangan otak pelajar lebih cerdas. Hal ini kerana semasa pembelajaran di luar kelas, pelajar akan belajar untuk meneroka. Dari situ, pelajar akan bertanya banyak soalan kerana sifat ingin tahu mereka. Maka, wujudlah proses sosialisasi terhadap sosialisasi tersebut dengan berinteraksi antara guru dan pelajar dan juga antara pelajar dengan pelajar. Oleh itu, guru perlu memikirkan idea yang lebih kreatif untuk mewujudkan proses sosialisasi di luar bilik darjah agar pembelajaran tersebut menjadi lebih seronok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan iaitu proses-proses sosialisasi yang berlaku di dalam bilik darjah dan beserta contohnya. Salah satu tempat yang boleh berlaku proses sosialisasi untuk pelajar ialah bilik darjah, yang mana di sini merupakan ruang sosialisasi bagi kanak-kanak atau pelajar dalam membina kefahaman baru dengan panduan dari pendidik. Sebagai seorang guru, kita perlulah mempunyai kemahiran dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai adalah bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan bilik darjah tersebut. Seterusnya, terdapat satu pandangan dari Jackson 1968 yang menjelaskan bahawa sebuah bilik darjah adalah situasi yang mana satu guru dan bersama ramai pelajar, di mana para pelajar akan diletakkan berdekatan antara satu sama lain dan guru akan ditugaskan untuk mengawal mereka melalui kaedah-kaedah disiplin. Budaya bilik darjah ini juga terdiri daripada rutin tertentu yang ditetapkan oleh para guru
ke atas para pelajar. Antara rutin-rutin harian ini terdiri daripada peraturan bilik darjah dan sekolah yang mana telah digubal atau diubah bagi tujuan untuk mendisiplinkan para pelajar dan juga memupuk perlakuan, kepercayaan dan hala tuju yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Para pelajar juga bebas berinteraksi atau berkomunikasi selagi mana tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Menurut seorang ahli sosiologi yang bernama Bernstein 1996, interaksi dalam bilik darjah memiliki kod tersendiri dan ia mampu mempengaruhi peraturan bilik darjah, amalan dan juga dapat mempengaruhi perhubungan kuasa antara guru dan murid. Aspek-aspek seperti kurikulum dan pedagogi termasuk dalam kod ini. Justru itu, corak sosialisasi yang boleh menyumbang kepada sosialisasi pelajar adalah dengan struktur organisasi sekolah. Misalnya, pembahagian para pelajar mengikut pencapaian akademik yang mana pelajar berprestasi tinggi tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan para pelajar yang berprestasi rendah. Dengan pembahagian para pelajar mengikut kumpulan etnik akan mengurangkan peluang mereka untuk bersosial dengan kumpulan etnik yang lain. Susunan tempat duduk para pelajar menyebabkan corak sosialisasi mereka di mana-mana pelajar yang duduk di hadapan bilik darjah lebih berpeluang untuk menyertai mana-mana aktiviti berbanding pelajar yang duduk di belakang. Ini bermaksud mereka akan diberi perhatian yang lebih oleh guru dan rakan sekelas mereka, yang mana pelajar yang duduk di hadapan lebih banyak dapat perhatian daripada pelajar yang duduk di belakang. Para guru juga lebih menggemari pelajar-pelajar yang duduk di hadapan bilik darjah dan tidak cenderung menghukumi mereka jika sekiranya mereka ada melakukan kesalahan. Saiz bilik darjah yang kecil dapat mempengaruhi corak sosialisasi para pelajar, iaitu guru dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelajarnya dengan lebih rapat. Para guru juga didapati kurang cenderung menekankan disiplin atau kawalan bilik darjah sekiranya bilangan pelajarnya kecil. Dengan itu, kita seharusnya membolehkan proses sosialisasi berlaku secara berperingkat supaya mereka dapat mempelajari mengenai masyarakat orang dewasa secara perlahan-lahan. Seterusnya, perbezaan antara guru yang bersifat dominan dan juga guru yang bersifat integratif. Guru yang bersifat dominan. Yang pertama, berpendapat bahawa dia lebih tahu daripada orang lain. Yang kedua, memastikan bahawa para pelajar berkelakuan mengikut kehendaknya sendiri tanpa mengambil kira pengalaman, keinginan atau pendapat para pelajar yang lain. Yang ketiga, membuat keputusan sendiri tanpa membenarkan penglibatan para pelajar walaupun keputusan tersebut mungkin akan mendatangkan kesan kepada mereka. Yang keempat, mencerung, mengunggut dan menyalahkan pihak lain. Kelima, mencerung, mengalahkan orang lain. Dan yang terakhir, keenam, berkelakuan secara agresif apabila para pelajar tidak mematuhi arahannya. Bagi guru yang bersifat integratif pula, yang pertama, dapat bekerjasama dengan para pelajarnya.
Yang kedua, menghargai nilai pengalaman para pelajarnya. Yang ketiga, sanggup bekerjasama dan menyesuaikan matlamatnya demi kepentingan pelajarnya. Yang keempat, sentiasa bertanya pendapat para pelajar mengenai perkara-perkara yang mungkin melibatkan mereka dan tidak menyalahkan pihak lain. Seterusnya, yang kelima, memuji para pelajar apabila mereka berkelakuan baik atau memberi idea yang baik. Dan yang terakhir, dapat berkongsi tanggungjawab dan pelajarnya dapat berkongsi tanggungjawab dengan pelajarnya dan meminta para pelajar melakukan sesuatu yang tidak pengaruh mereka. Okey, bagi kesimpulannya, secara kesimpulannya, sekolah merupakan sebuah institusi yang ditubuhkan bertujuan untuk memberi kemudahan kepada golongan yang ingin menuntut ilmu serta menyampaikan ilmu. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi juga menanam sikap, nilai dan khasiat yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. Guru juga memainkan peranan sebagai ejen sosialisasi dengan membawa perkembangan kualiti sosial mengikut arus perkembangan masa kini. Persekitaran pula membawa maksud kawasan ini disekelilingi di sesuatu tempat. Persekitaran sekolah merujuk kepada suasana dalam sekolah dan masyarakat yang tinggal berhampiran dengan sesebuah sekolah. Persekitaran sesebuah sekolah turut mempengaruhi perkembangan pelajar di sekolah dari pelbagai aspek seperti akademik, sukan dan juga kurikulum, sosial dan lain-lain. Persekitaran sekolah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu persekitaran fizikal dan juga persekitaran psikososial. Persekitaran fizikal ialah kemudahan dan peralatan yang dibekalkan oleh pihak sekolah seperti bilik darjah, papan tulis dan bahan pembelajaran. Manakala persekitaran psikososial pula ialah hubungan antara keperluan emosi individu dan persekitaran sosialnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.